Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur kepada Allah ya. Hari ini kita dipertemukan lagi pada siri yang ke-67. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb sekalian alam. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan para sahabat baginda yang mengikutinya hingga hari kiamat. Ya. Hari ini mari kita berbicara tentang apakah yang dikatakan dengan sunnah ya. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah menurut ulama salaf merupakan petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya ya, baik itu tentang ilmu, itikad, keyakinan, perkataan maupun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang imam salaf iaitu Ibnu Aun rahimahullah berkata, sehingga di saat sakaratul mautnya pun imam ini mengatakan bahawa dia ingin sekali mengikuti as-sunnah ya, sehingga dia turut berucap dengan mengatakan as-sunnah, as-sunnah, ya Allah jauhkanlah diri ini daripada bid'ah sampai mati ya. Kita lihat bagaimana kuatnya pegangan para imam salaf terhadap dikatakan inginnya mereka berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah sakratul maut menghampiri mereka ya. Begitu juga seorang lagi ulama salaf iaitu Sal bin Abdullah At-Tusari rahimahullah juga mengatakan, dia mengibaratkan bahawa perumpamaan sunnah itu di dunia laksana syurga di akhirat ya. Barang siapa yang masuk ke dalam syurga maka dia selamat. Begitu pula dengan orang yang berpegang teguh dengan sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, maka dia juga akan selamat ya. Ini menurut apa yang dikatakan oleh beliau. Begitu juga Imam Ibn Qayyim rahimahullah berkata, dan berpegang teguh dengan sunnah dapat menghapus dosa-dosa besar. Sebagaimana ia bahawa halnya menyelisihi sunnah itu dapat menggugurkan kebaikan. Dan as-sunnah itu meskipun amal mereka kurang, tetapi dia terangkat dengan akidah mereka. Sedangkan pada ahli bid'ah, meskipun amal mereka itu banyak, tetapi terjatuh dalam akidah mereka yang rosak. Ya. Jadi inilah apa yang kita katakan sebagaimana dalam perkongsian kita semalam, kita bimbang sekalipun amalan kita banyak bertumpuk-tumpuk, tetapi jika ianya menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita bimbang ianya hanya menjadi debu-debu yang bertebangan sahaja di akhirat nanti ya, sebagaimana yang Allah telah firmankan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-23. Okey, so kita lihat lagi bagaimana contoh-contoh ulama-ulama salaf dahulu ya, yang mereka ini sangat membela sunnah sekalipun sunnah itu dibenci oleh kebanyakan manusia yang menyelisihinya ya. Sebagaimana Imam Al-Shatibi rahimahullah mengatakan bahawa dia dilanda kebimbangan. Aku dilanda kebimbangan apakah dengan mengikuti sunnah menjadikan kesan bahawa aku akan menyelisihi kebiasaan masyarakat, iaitu masyarakat yang telah menyimpang dari syariat Islam, atau aku mengikuti sahaja kebiasaan mereka tersebut tetapi tetap berpegang pada sunnah, maka aku pastikan yang aku akan menanggung celaan dan kebencian daripada masyarakat. Tetapi aku tidak ingin mengikutinya kerana di dalamnya sesiapa yang mengikuti kebiasaan masyarakat itu, maka sebenarnya dia telah menyelisihi sunnah sekalipun masyarakatnya itu mengklaim bahawa amalan mereka itulah yang sesuai sunnah. Ya, jadi dia kata hanya saja aku tetap berpegang pada sunnah dan aku mengharapkan untuk meraih pahala yang besar. Ya, dan setelah dia mempertimbangkan begitu, dia kata dia tidak pedulilah apa saja yang manusia ingin memperkatakan tentang diri dia, masyarakat menyelisihi dia, sedangkan masyarakatlah yang
menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia yakin bahawa dengan dia berpegang kepada as-sunnah, maka Allah akan menyelamatkan dia dari azab, ya. Itu apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi tadi, ya. Begitu juga seorang lagi contoh imam yang ingin saya tampilkan di sini, iaitu Syekh Mubil, yang mengatakan bahawa aku tidak peduli peribadi aku dicela, dan aku tahu sekiranya aku lebih banyak dosa lagi, ya, sekiranya aku menyelisihi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Mukbil ini tidak mempedulikan sekiranya orang mencela dirinya kerana dia mengikuti sunnah. Tetapi dia mengatakan bahawa sekiranya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dicela, ya, sunnah Nabi itu yang dicela, maka wajib atasku untuk membelanya semampuku, ya. Kita lihat bagaimana kuatnya para imam dahulu, ya, yang begitu teguh di atas sunnah dan membela sunnah dengan sepenuh keupayaan mereka, ya. Di sini kita lihat pula apakah ancaman bagi mereka yang menyelisihi sunnah, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, iaitu maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, iaitu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, takut akan mendapatkan azab atau cobaan yang pedih, ya. Di dalam Al-Quran surah yang ke-24 ayat yang ke-63. Begitu juga Imam Ibn Qasir rahimahullah berkata, maksudnya adalah mereka yang telah menyelisihi perintah atau jalan manhaj, ya, ataupun tarikah sunnah serta syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu seluruh ucapan dan perbuatan wajib dia pertimbangkan dengan ucapan serta perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya seseorang itu harus mempertimbangkan, kita harus mencontohi sepenuhnya ucapan dan perbuatan kita itu jika dibandingkan dengan ucapan dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menuruti sunnah Nabi sepenuhnya, ya. Apabila sesuai dengan ucapan dan perbuatan beliau, maka itulah yang diterima sebagai ibadah yang diterima, dan apabila berbeza ataupun menyelisihinya, maka akan tertolaklah ibadah tersebut, ya. Jadi di sini kita dapat lihat bagaimana Imam Ibn Qasir rahimahullah juga menekankan tentang pentingnya kita melakukan ibadah itu bersesuaian dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, sesiapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari, ya, hadis daripada Anas bin Malik. Yang kedua adalah tidak termasuk golongan kami sesiapa yang mengamalkan sunnah selain sunnah kami. Ini juga merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Um, Dapat lagi kita lihat dengan dalil yang ketiga, iaitu hadis Nabi mengatakan dijadikan kehinaan serta kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Ini adalah hadis sahih juga yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya. Yang mana dapat kita lihat banyaknya ancaman-ancaman yang Nabi berikan terhadap mereka yang menyelisihi sunnah baginda. Dan baginda juga berpesan kepada kita, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan menjumpai perselisihan yang banyak sekali. Maka Nabi menyuruh kita berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah-khalifah sesudahku. Berpegang teguhlah dan gigit dengan gigi gerahammu, ya. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita begitu teguh
berpandukan Al-Quran dan Sunnah untuk kita dalam kita usaha beramal, ya. Dan sehingga Nabi mengibaratkan seperti kita menggigit dengan gigi geraham kita kuat-kuat, ya. Kerana di akhir zaman itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan betapa banyaknya perkara-perkara yang baru timbul di dalam agama. Maka Nabi menyuruh kita berhati-hatilah dengan perkara yang baru, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan disahihkan juga oleh Imam Al-Albani dari Anas bin Malik, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang pada manusia satu zaman di mana orang yang bersabar di antara mereka di atas agama Islam, keadaannya pada saat itu seperti orang yang menggenggam bara api, ya. Yang ini baik dalam akidah, tata cara beribadah, ya, berakhlak dan bermuamalat, itu sangat berat di zaman tersebut. Sangat berat sehingga Nabi mengumpamakan seperti seseorang yang sedang menggenggam bara api. Ya, sebagaimana kita tahu, orang yang menggenggam bara api ini tentulah akan merasakan panas yang luar biasa, kan? Jika dia terus menggenggam bara api tersebut. Tetapi sekiranya dia melepaskannya, dia seperti telah melepaskan agamanya, ya. Ini menunjukkan dahsyatnya fitnah di akhir zaman itu sendiri. Jadi, banyaknya fitnah dan banyaknya manusia yang terfitnah, dan orang yang beristiqamah di atas agamanya, berpegang kepada tauhid, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka inilah orang-orang yang bersabar di atas agamanya. Mereka dalam keadaan ujian dan fitnah yang luar biasa, tetapi mereka tetap teguh berdiri di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga kita semua direzekikan Allah untuk beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah nikmat Islam dan iman, ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.